الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Ya Allah, lapangkan dadaku, Wassili amri, dan permudahkan urusanku. Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, rangkaikan simpulan pada lidahku. Mudah-mudahan mereka semua faham akan kata-kata. Ini doa Nabi Musa AS. Doa yang kita baca semua supaya kita dijaga kata-kata kita daripada kesilapan, supaya lebih mudah difahami. Jadi kita pakai doa supaya penyampaian mudah faham dan penerima juga boleh mudah, insya-Allah. Nah, ini hebahan biasalah ni. Sebab ustaz-ustaz lain di masjid kita ni setiap minggu insya-Allah ada lah. Sama ini dia jajan sekali lah ni kan. Jadi jika ada kita bayar, kita tunjuklah. Minggu ni insya-Allah lah sambil boleh marilah kuliah subuh kita insya-Allah. Jadi untuk hari ini, alhamdulillah, sedar tak sedar kita ni kuliah tajuk kita ni dah banyak kuliah juga dah sana. Jadi sedikit banyak kita doa supaya kita dapat sedikit banyak input yang boleh membantu kita membetulkan bacaan Al-Quran. Okey, sudah. Untuk ada ni saya mula dengan simbol ini. Dalam sini pun ramai cikgu-cikgu kan. Jadi kita nak tengok buat ilang ngatuk sebenarnya. Simbol ni cikgu-cikgu, terutama cikgu matematik dia biasa jumpa ni. Simbol ni dia dalam matematik dia ada makna kan. Dia panggil pi. Sudah. Maksudnya ni kita belajar matematik kan. Ataupun dia juga panggil ilmu hisab. Dulu masa kecil-kecil kita dengar maknanya ayah tu pekat ayah pekat atuk kita ni dia sebut ilmu hisab. Kita rasa apa hisab? Dah. Bunyi supaya hisab dah ada, bunyi dia. Lama bila kita belajar, kita terdedah dengan bahasa Arab, baru kita tahu hisab ni maknanya masa kita buat hari kiamat kan, hari yaumul hisab, hari perhitungan rupanya. Mana ilmu hisab ni ilmu kira-kira, ilmu menghitung, kira mengira rupanya. Lepas tu panggil hisab. Hisab dengan B dah belakang tu. Bukan hisab dengan P tu. Atau kata hisab dadah tu. Okey. Okey, saja ni. Tunjuk satu simbol matematik ni, nama dia pi. Kalau tak tahu apa, insya-Allah tahu apa dah. Eja dia PI ni pun tapi kita baca pi. Satu simbol matematik, kalau kita tanya inilah adik-adik kita belajar matematik agak advance sikit, lebih sikit dia. Kita tanya nilai dia, ada nilai tak? Ada nilai. Dia ada nilai dia kan, betul tak? Jadi nilai dia pi ni. Jadi kita belajar matematik kalau pergi kat sekolah, mak dia tak apa, dia tak payah lagi lepas ni bahaya. Dia nak kait dengan QA juga tetapi nak kenal QA ni dulu. Nak kait dengan QA tu macam mana kita dengan QA pun sama juga.
Simbol pi ni kalau peringkat sekolah menengah zaman saya dulu lah, zaman adik-adik kita tak tahu lah ke mana. Zaman dulu sekolah, kita tanya cikgu, cikgu, pi ni nilai pi ni berapa dalam satu rumah kan kita jawab. Tak ada apa ni sebenarnya. Tak belajar formula ni. Macam mana kita jumpa? Dalam kena kira luas. Bulatan ni kita ada pi sini. Pi r kuasa 2. R ni jejari, radius, jejari. Ada formula dia nak kira luas bulatan. Lepas tu nak kira ni isi padu, silinder, tak? Bulat. Luas bulatan ni kita kali dengan tinggi dia. Jangan benih. Tak ada ni. Nak ceritanya, pi ni dia ada nilai dia, betul tak? Pi ni kalau kita tanya cikgu, nilai dia berapa ni? Cikgu peroyak, pi ni sama dengan 22/7. Betul tak? Betul Nazmi? Betul. Ataupun, kalau nilai yang dah dibahagi, dia bagilah 3.142 dah. Kita lebih kurang lah. Kalau kita bahagi, dia tak akan habis sebenarnya. 3.14222 kan? Tak, dia ada. Tak akan habis. Nak ceritanya, pi ni dia ada satu nilai dia, tapi zaman sekolah rendah, sekolah menengah, kita belajar, cikgu kata, kalau bila kita tanya cikgu, berapa nilai dia 22/7? Cikgu kata, awak ni, tanya lebih dah awak ni. Setakat awak sekolah menengah ni, awak terima je, pi itu ni nilai dia. Awak terima je. Bila mari soalan dapat kira luas bulatan yang melibatkan guna pi ni, cikgu kata guna je lah. Macam ni. Nak kira luas bulatan ni, awak kira lah pi kali dengan jejari dia kuasa 2. Katalah jejari dia 4 cm kali dengan 4 kuasa 2. 4 kuasa 2 12 kali dengan ni. Sudah. Belajar matematik dengan ni. Ceritanya, kau tadi. Cikgu kita kata, awak terima je pi itu nilai ni, 22/7. Ataupun kali dengan 3.142. Awak kira tu je. Jadi kita pun terima lah sekat tu. Walaupun kita mikir, tak puas sekarang ni. Ada benda yang cikgu tak lagi. Tapi sekat ni cikgu kata guna hak tu dulu. Pernah dah kita terfikir lah gitu. Bila kita ni masuk peringkat tinggi sedikit, katalah kita sendiri ataupun anak-anak kita ni, belajar tinggi sikit, ambil bidang matematik, nak belajar detail lagi, barulah kita belajar lagu mana ya, nak kira kata ulama pula, kalau Quran panggil ulama, lagu mana pakar ilmu bidang dia matematik, dia kira lagu mana yang bagi simbol ni dengan nilai ni, dia kira lah, kira dah kali baru boleh jawab dia. Pi ni jawab dia. Apa dah? Maknanya dia peringkat dia kita belajar ni. Bukan kata belajar je matematik ni, kena tahu selalu lagu mana boleh nilai simbol tu. Kan? Sama juga dengan belajar Al-Quran. Lagu mana? Persamaan dia. Kita belajar Al-Quran ataupun kita tengok anak-anak kita lah ni belajar Quran, mengaji. Adakah kita anak kita tadika ataupun je satu? Kita ajar semua sekali. Kita kata sebelum mengaji, sebelum belajar baca Quran ni, tahu belakang. Kena tahu belakang akhlak dia lagu mana, sifat lagu mana, macam kita sebut dari kitab sebelum ni. Pening lah dia tu harga apa dah. Nampak tak? Jadi sama juga macam tadi, kita guna dulu mana kita terima dulu. Mana kita tak boleh baca dengan lacak lagi. Okey, baca. Kita baca mengaji. Hukum sifat apa semua tu, hukum tajuk tu kita biar dulu sebab tak siapa tahap lagi. Kita pun ngaji biar lacak. Sebab tu kita tengok anak-anak kita memang betul. Ataupun kita sendiri dulu kan zaman ngaji dengan guru mengadak Quran. Tu dia tak kecek banyak. Dah. Sebab dia tahu dah ni kita ni setara mana mengaji. Jadi kita pun baca Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Berapa betul dah tu. Ahad. Qul huwallahu ahad. Betul. Itu ayat apa sebab apa gitu? Baca dulu. Sama juga macam tadi kan. Betul tak? Guna dulu mana ada sangat. Kalau kita nak tunggu mengaji dulu macam kita ni. Detail belajar semua kali sifat-sifat sebagainya. Maknanya kita tak akan mengaji seumur sampai bila-bila. Betul tak?
Bila sampai tahap dia, kita dah baca dengan lancar walaupun tidak mahir tajwid lama-lama. Kita pun cari tu guru. Betul bacaan dan nak tahu tu guru kenapa dia sini buat apa lagi ni, buat apa lagi ni. Baru kita cari. Tu kaedah pelbagai lah. Ya. Nak lebih tinggi kita belajar, sebenarnya kita lebih menuju pada basic tadi ya. Biar orang kata Allah dia mengaji tajwid. Baru nak belajar makhraj Luqman, sifat dia apa dia, istilah itbaq macam-macam kalau kita sebut ni. Tak apa. Memang gitu cara kaedah dia. Kita baca dulu dan kita pun baru undur ke bawah, tiap semestinya kita apa jadi tadika. Kita undur ke bawah nak lebih mendalami makna dia. Maknanya ni baca kita. Sama mana kita baca je lah dulu. Tapi jangan tinggal proses belajar. Itu kaedah dia. Ini ada satu hadis ini agak famous juga. Riwayat Muslim. An Abi Umamah radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Iqra'ul Qur'an, bacalah Al-Quran fa innahu maka sesungguhnya Al-Quran datang pada hari kiamat sebagai syafaat ataupun penolong kita bagi ashabi, bagi orang yang membaca. Kita baca. Kalau kita aku tak pandai baca. Malah baca, tak pandai baca. Nak ngaji tajwid dulu. Dia tiba-tiba tak dia baca banyak, tak dia beramal dengan bacaan itu, mati tengah jalan. Jadi kita tak ada beramal dah. Jadi nak kita baca je. Kita baca sambil kita membetulkan bacaan. Rawahu Muslim. Kita nak jadi ni ashabi. Nak jadi ahli Al-Quran. Pembaca. Saja itulah mukadimah. Okey, kita sambung. Sebelum ni minggu lepas kita tengok idgham. Idgham iaitu kada idgham. Idgham ni masuk. Bila bertemu dua huruf, tak kira sama ke dia ataupun banyak-banyak keadaan lah, sama ada makhraj sama ataupun sifat sahaja sama ataupun huruf yang sama. Huruf pertama bagi mati. Huruf yang kedua ada bagi. Dia ada macam-macam jenis. Idgham tu maknanya huruf yang pertama yang mati mesti kita masuk dalam huruf yang kedua yang ada bagi. Cuma kaedah dia sama ada yang kedua tu ada sabdu ataupun tak ada sabdu. Maknanya masuk semua ataupun masuk sebahagian. Boleh dah minggu lepas dah. Dia kena ulangi juga dah. Kita tengok kita lalu. Apa ni? Dia panggil yang minggu lepas dia panggil idgham apa ni? Mutajanisaini. Idgham mutajanisaini. Yang jenis satu jenis yang sama. Sama ada makhraj saja sama ataupun sifat saja sama. Jadi kaedah dia tengok sasa. Kaedah dia tengok sini, dal mati bertemu dengan ta. Jenis yang sama, maknanya sini makhraj dia sama. Sama-sama di lidah. Da. Mutajanisaini. Dua-dua ni jenis ataupun makhraj yang sama. Di lidah. Jadi cara baca dia tengok pada tanda. Boleh tengok tu Al-Baqarah ayat 25 ni. Tanda baca pun lagu tu lah. Dal tak ada tanda dan ta ada tanda sabdu. Maknanya masuk semua sekali. Masuk semua sekali maknanya dal tidak dibaca langsung. Qatta. Kita tak akan baca qad tabayyana. Sebab tengok di ta ada sabdu jadi tak kena baca qad ta kita. Jadi masuk secara idgham kamil, masuk sempurna. Qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. Qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. Lihat. Okey, sama juga ta mati, lepas tu ta. Ta sama-sama di lidah. Makhraj yang sama. Tetapi sifat berbeza. Mana gitu. Jadi kita baca dengan ta selalu. Ta tu kita
Tak baca dah. Ha. Soalnya tak ada lah pada bacaan. Jadi kita baca waddaq waddaq ta. Ya, tak perlu baca waddat 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 ta. Ha, okey kita. Kita skip terus ta tu jadi masuk ta terus. Sebab ta ada sabdu. Maknanya ta tu masuk semua sekali sepenuhnya kamil. Waddaq ta. Waddaq taifah. Okey. Ulangi ni. Okey, ni sama juga. Zal dengan va. Zal va. Zal va. Sama-sama di lidah. Zal va. Zal va di hujung lidah. Tetapi sifat berbeza. Sebab tu dipanggil mutajanisaini. Macam sebelum ni mislaini ataupun mislaini huruf yang sama. Ni huruf yang berbeza. Makhraj sama, sifat berbeza. Ini pening kan sebut sifat tu. Sifat makhraj tu. Nak pula tengok tanda je lah. Jadi zal ni, zal kita tak baca langsung. Sebab diidghamkan ke dalam va. Jadi kita baca il. Tepat selalu. Il zalamtum. Il zalamtum. Jangan baca il zalamtum. Kita nak baca huruf. Betul tak? Sebab tajwid ni sebenarnya mengikut fitrah lidah kita sebenarnya. Jadi kita nak baca lawai kaedah tajwid kat jadi lidah kita pelik sikit. Il za. Tadi il zalamtum. Okey, sama juga uji qad ujibat. Tak bunyi. Okey, ingat lagi nak cek mana? Huruf yang kedua ada sabdu. Huruf pertama tak ada tanda. Qala qad ujibat da'watukuma. Qala qad ujibat da'watukuma. Ujibat. Okey, ni kita abaikan tanda berhenti sebab kita nak sambung. Kalau berhenti tak jadi hukum idgham mutajanisaini. Kalau sambung jadi au tatrukuhu yalhadhalika. Jadi tsani tak bunyi. Okey, ni ya bunayya kam ma'ana. Ba tak bunyi. Ya bunayya kam ma'ana. Bila asalnya ba mati dan mim asalnya tak ada sabdu. Tapi bila jadi hukum idgham mutajanisaini, mim ditanda sabdu. Bila ditanda sabdu, mesti kita baca dengan dengung. Bila kita ingat semula, wajibul gunnah, nun sabdu dan mim sabdu kena baca dengan dengung. Ya bunayya kam ma'ana. Tak laju tu dah sebab ulangnya kan. Apa boleh balik semula kan. Hak ni je beza sikit. Kita hak tadi semua kita baca dengan idgham kamil. Huruf pertama masuk sepenuhnya ke dalam huruf yang kedua. Sebab kita cek pada tanda sabdu pada huruf kedua. Okey, hak ni saya dalam idgham mutajanisaini dibaca dengan idgham naqis. Ingat lagi kita cerita minggu lepas. Antara huruf yang kuat dengan lemah. Bila hak lemah atau hak kecil masuk dalam besar, boleh masuk semua. Tapi bila hak besar nak masuk dalam kecil ataupun hak tebal nak masuk dalam nipis ataupun yang kuat nak masuk dalam hak lemah, dia jadi tak masuk semua. Macam ni kita cek tanda dia, kita pati molek, tanda dia tak ada tanda sabdu. Jadi ini menunjukkan baca dengan idgham naqis. Idgham maknanya masuk tapi tak masuk semua. Sebab sifat qa ni dia lebih kuat daripada ta. Cek pada tanda ni. Jadi sifat isti'la. Tu saya kata penting. Dulu tu saya duduk sebut juga dulu kan. Sifat huruf awal-awal tu kan. Isti'la, ithbat, idlaq dan sebagainya tu. Dan saya berhati kita semua hari tu.
Pina mata tahu berapa. Tapi benda ni penting kita tahu sikit, kita kena tahu basic dia. Jadi ta ni dia isti'la ataupun itibaq. Maknanya sifat ni sifat yang kuat, yang tebal. Dia masuk dalam ta kecil ni tak apa nama. Jadi dia masuk tinggal. Dia tinggal sifat isti'la tu bunyi lagi. Maknanya hak surat masuk dalam ta tu semua sifat termasuk qalqalah ta pun tak bunyi dah. Kita tak baca faqala ahawqtu tak ada bunyi dah. Tak bunyi salah tu. Sebab qalqalah dia hilang dah masuk dalam ta. Tapi tebata tu masih ada. Tebata tu. Kita tak dibaca dengan ini. Betul kan? Okey, kata-katalah. Contoh kan. Kata datang ni dia tekan satu sebagaimana lain-lain tadi kan. Dan tu tak ada tanda, betul tak? Mesti kita baca dengan faqala ahadtu maknanya tak tebal. Ahadtu kan. Yang salah ni sebab tengok asal sebenarnya tak ada satu. Kalau baca tentang satu ni kita dah bunyi dah ahadtu. Tapi kita kena baca isti'la ataupun itibaq maknanya sifat tebal ta tu masih ada. Kan? Bagaimana? Faqala ahadtu. Tebal tu ada lagi. Tapi kalau jangan bunyi. Faqala ahawqtu tak boleh. Kalau kena hilang. Semua sifat itibaq ataupun isti'la dia tu. Sifat tebal dia masih ada. Faqala ahawqtu. Sebab dia apa kan? Sebab ta lebih tebal daripada ta. Dia masuk semua, tinggal sifat itibaq luar sebab semua. Itulah lebih kurang. Nah. Sedangkan hal lain-lain ni hak depan, hak mula-mula lebih kecil daripada ataupun lebih lemah daripada yang kedua. Jadi masuk habis lah. Ni ulangi dah. Okey, ni lah tadi. Idgham kamil, idgham naqis. Idgham kamil dia pembahagian lain kalau kita sebut idgham apa ni? Idgham mislaini, idgham mutajanisaini, lepas ni idgham mutaqaribaini. Tu lain lah. Pembahagian ni lain pula. Maknanya idgham kamil naqis ni dari segi cara masuk tu. Sama ada masuk semua atau masuk sebahagian. Idgham kamil ni huruf pertama, huruf kedua dia masuk habis. Melenyapkan seluruh makhraj sifat pertama. Pilih habis. Pilih terus kan. Macam ni kan. Ni kan. Bang ni terus. Sedangkan idgham naqis, naqis ni makna dia kurang. Betul dah kurang, maknanya dia tak masuk semua. Menggambarkan huruf pertama ke dalam kedua tidak sempurna. Iaitu makhraj huruf pertama sahaja hilang. Mengekalkan sifat-sifat selain qalqalah. Faham tak? Macam faqala ahawqtu. Dia kata makhraj dia hilang. Sifat-sifat semua hilang. Apa dia? Melainkan qalqalah. Mengekalkan sifat lain melainkan qalqalah. Mana tadi kekalkan tebal ta ahab tapi qalqalah dia hilang. Ahawqtu. Boleh ke tak? Boleh tak? Ni ulangi je. Yang ni kan idgham kamil naqis ni kena faham semua ni sebab kita kejumpa semua lah depan ni. Ni yang tadi. Nanti kita buka kitab ni pula depan ni. Okey, kita sambung idgham. Okey, ni satu tajuk lain pula. Idgham mutaqaribaini. Mutaqaribaini, qaraba ataupun qarib. Qarib maknanya dekat. Kita sebut kan dalam bahasa Melayu kan sahabat karib. Karib tu qarib ni lah. Qaribun, dekat. Maknanya apa? Maknanya huruf pertama yang baru mati dengan huruf yang kedua tu dari segi makhraj dia dekat-dekat. Tadi sama. Ini makhraj dia dekat-dekat. Tapi tak sama. Dia ada tempat-tempat yang kita kena baca dengan idgham dan ada tempat kita kena baca dengan izhar. Tengok ni.
Ini fasal pada menyatakan idgham mutaqaribaini. Bermula demikian itu dengan bahawa berhampiran, dekat dua huruf, iaitu utama yang kedua pada makhraj dan sifat, seperti lam dengan ra. Lam, ra, umpama qur rabbi. Pada makhraj juga tiada pada sifat. Berhampiran, ingat, berhampiran. Mutaqaribaini. Maknanya makhraj ra dengan lam ni dia dekat-dekat. La hujung lidah. Ra tengok sikit. La ra. Makhraj dia hampir dekat. Tapi tiada pada sifat tak sama. Contoh kita baca lam ra. Ni boleh buka kalau nak tengok ayat pun boleh sambil-sambil tu. Surah Al-Kahfi ayat 22. Sambil-sambil kita buka, kita tengok, kita perhati tanda baca lah. Saya pun lebih terkait pada tanda baca tu. Sebab dia bila kita faham tu, sebenarnya tidak susah lah. Bila kita check tanda baca, membantu kita juga sebenarnya. Kita tengok, sini ayat 22, tengok sini. Lepas tanda jim tu, kita tengok lam dengan ra. Ada lam dengan ra, lam mati, ra bagi atas. Tapi dalam situasi ni, ra tadi diletak macam tadi kan. Macam ada orang mutajanisa ini juga. Ra tadi diletak ke tanda sabdu. Sebab apa? Sebab nak bagi isyarat kepada kita. Sini kena baca dengan idgham kamil. Tu boleh sama. Boleh sama kita cek tanda walaupun kita tak ingat. Apa dia mutajanisa ini ke mutaqaribaini ke ni tak ingat. Tapi bila kita cek tanda yang saya selalu sebut tu, kita tahu dah lah. Nama tak tahu tak apa, yang penting cara baca betul lah. Tengok lam mati dan ra ada bagi ditanda dengan satu. Menunjukkan kita faham dah. Biar tak tahu nama kau pun. Kita faham kena baca dengan idgham kamil, maksud sempurna. Lagu mana sempurna? Lam tak bunyi tengok. Lam tu dia tengok. Lenyap habis dia kata kan? Lenyap semua sekali. Sifat makhraj hilang habis. Jadi kita baca, kita tak baca qul rabbi. Kita baca qur rabbi. Qur rabbi. Qur rabbi a'lamu bi'iddatihim ma ya'lamuhum illa qalil. Okey dah. Atau okey ni Qur rabbi jumpa dah. Atau pada makhraj juga tiada pada sifat. Makhraj dia berhampiran, sangat dekat. Tapi sifat tak sama. Seperti dal dan sin. Pada umpama qad sami'a. Nanti dia kira ayat ni. Okey, ni okey. Boleh buka surah Al-Mujadilah. Al-Mujadilah ke Al-Mujadalah? Al-Mujadilah dah. Boleh cek semula. Surah Al-Mujadilah ayat 1 mula sekali. Kita biasa kan ngaji 40 kan. Dia bagi sejus soal tu. Bagi tanya demo juzuk ke apa? Kalau juz qad sami'a. Qad sami'a. Ni sebab dia ayat 1 tu. Kalau tak silap dia kepala juzuk rasanya tak silap. Okey. Hak ni dia kata dua-dua ni makhraj dia dekat-dekat. Tapi sifat dia berbeza. Antara dal dengan sin. Dal dengan sin. Okey, kita tak baca kitab lagi. Cuba kita tengok dulu sini. Tanda dia lagi mana. Tengok. Okey, dal mati jumpa dengan sin. Ada bagi atas. Okey. Kita tengok sin ada sabdu tak? Tak ada. Bila tak ada, tengok pula pada huruf mati tu. Ada tanda ke tak ada tanda? Ada tanda. Apa dia? Tadi kita tengok dah. Ulas semula. Okey. Lepas kita ulas mula. Kalau huruf mati tu tak ada tanda. Tak.
Yang kedua ada sabdu. Itu maknanya idgham kamil, masuk semua. Apa dah? Ataupun yang kedua tadi kita tengok keadaan yang kedua, huruf yang pertama tak ada tanda mati, betul? Huruf yang kedua tak ada sabdu. Itu makna idgham naqis. Macam tadi kan? Faqala ahadtu. Nak kena undang semula. Tak payah dah. Apa dah? Okey, hak ni dia lain pula ni. Dia situasi lain, iaitu dal yang mati tu ada tanda pula. Kalau dal tak ada tanda mati baru kita pakai idgham naqis. Tapi hak ni dal ada tanda. Ini nak baca lagu mana ni? Agak-agak lah. Kita banyak lama lagi kita jumpa tanda ni, agak-agak kita baca lagu mana ni? Baca idgham ke ataupun lagu mana? Idgham juga. Idgham lagu mana ke? Oh ya. Izhar. Ni tak baca idgham yang ni. Jadi kalau kita mahir tanda baca tu kita akan jumpa jawapan dia. Ni tak baca dengan idgham. Idgham kamil berbuka, idgham naqis berbuka. Bila tanda lagi ni. Sebab apa? Hak mati tu ada tanda. Perhati tu ada tanda. Bila tanda baca dengan izhar. Bila izhar bunyi semua lah dal tu. Makhraj dia, sifat dia, qaqalah dia bunyi belaka. Qad. Biasalah izhar bunyi belaka. Bila idgham tu baru masuk, semua kau separuh kan. Tapi bila izhar bunyi habis. Cuma dia cerita sini, apa dia maksud dia tajuk idgham mutaqaribaini. Dia katanya tengok ayat kita dua huruf ni dal dengan sini termasuk dia dalam makhraj yang berhampiran. Tapi cara baca dia tak payah lagi. Gitu dah. Bila tengok tanda ni memang lagu tu baca dengan izhar, jelas. Qad sami'a Allah. Kalau tu nak masuk dalam sini jadi kan tu. Jadi qassa ataupun dal hidayah kepala. Qad jadi. Sebab kita tengok tanda pun lagu tu dah. Kalau dia tanda lagi ni, katalah kita banyak kata-kata ni bukan nak ubah Quran, tapi nak belajar dah. Kita katalah qad sami'a. Okay? Kita main dengan tanda-tanda ni supaya kita mahir. Qad sami'a. Okey ni betul dah ni. Katalah kalau sin ni ditanda sabdu. Baca lagi mana? Mesti kita baca dengan idgham kamil, betul? Dal tak ada tanda, utama tak ada tanda, yang kedua ada sabdu. Jadi mesti kita baca mana? Qassami'a, betul? Qassami'a Allahu qawlan lati. Qassami'a. Berarti kita kena bertanda. Nanti kita kena tulis, kita tulis semula, pasti kita tanda tu betul. Tanda salah, orang baca pun ikut tanda kita jadi idgham kamil. Qassami'a, tak bunyi dal. Sedangkan hak sebenarnya tak ada tanda sabdu. Kalau tak ada sabdu, dal tak ada tanda, macam idgham juga jadi idgham naqis. Jadi dal tu hilang qaqalah, tapi sifat ada lagi. Jadi ke mana? Qad sami'a Allah, qaqalah hilang. Qad sami'a Allahu qawlan. Salah juga. Sebab tanda tu salah. Okey, yang betulnya dah ada tanda mati, sin tak ada sabdu. Jadi baca dengan izhar. Qad macam biasa. Qad sami'a Allah. Qad sami'a Allah. Cumanya kena perhati juga dari segi qaqalah tadi. Kubra ke sughra. Nah, bila dia tengah-tengah ayat kita baca dengan sughra. Sughra ni dia kurang sikit. Kalau kita bola neting ni dah. Bola neting tu dia bila sughra ni tengah-tengah dia kurang sikit. Dia tengah dia kurang sikit. Bila duduk hujung, baru dia bunyi keluar. Okey, boleh tu dah. Okey. Kita tengok dulu. Dia perkenalkan ni, jalan ni. Kena idgham mutaqaribaini. Maknanya dari segi qiraat yang kita baca, ada yang kena baca idgham, ada yang kena baca izhar.
dan hafaz. Okey, inilah kita. Ni bacaan kita ni, kita dah baca ni. Bacaan qiraat Imam Hafaz. Imam Hafaz an Asim, kita baca. Tak secara lah fiqh lain itu kita tak ada nama. Ni kita ni ya. Kita hafaz tiada idgham ia daripada mutaqaribaini melainkan dua huruf jua. Lam pada ra, masa ni qurrabi, dan qaf pada kaf. Pada firman-Nya Ta'ala, alam nakhluqkum, pada surah Mursalat. Ya. Alam nakhluqkum. Dia kata dalam Quran ni ada banyak tempat yang melibatkan idgham mutaqaribain ni, maknanya dua huruf bertemu, huruf pertama mati, huruf yang kedua ada bagi. Dan dua-dua huruf ni makhraj dia dekat-dekat. Banyak tempat. Tapi dia kata mengikut qiraat kita lah, kita guna hari ni Imam Hafaz. Dalam banyak-banyak tu dua keadaan je yang kita kena baca dengan idgham mutaqaribain. Dua keadaan, dua tempat. Macam tadi qad sami'a tak baca dengan idgham. Baca dengan izhar kan. Jadi dua tempat hak kita kena baca dengan idgham ialah qur rabbi tadi, dan yang kedua alam nakhluqkum. Okey, ni tadi. Okey, ni yang pertama qur rabbi. Boleh ikut tak? Express kan? Ya. Okey, ni sama juga lam dengan ra. Dua contoh lain tapi benda yang sama, iaitu lam dengan ra. Tadi qur rabbi ni barrafa'ahu Allah. Lam tak bunyi sebab masuk kamil, masuk sepenuhnya dalam ra. Barrafa'ahu Allahu ilai barra. Tak bunyi bal. Tak bunyi bal. Nah, surah dengan ayat ada tu, kalau ada Quran boleh buka tengoklah. Kadang-kadang tak nanti kalau kita ni mengadap belajar Quran tu tinggi sangat, maknanya sekadar kita Quran kita buka belek tengok dan sambil belajar, mudah-mudahan dapat keberkatan lah, mudah pendek insya-Allah. Okey, sini tengok. Okey, ni tadi betul lam dengan ra, dia dua keadaan di mana kita kena baca dengan idgham. Kalau keadaan lain melibatkan tadi keadaan idgham juga, tapi dibaca tak baca dengan idgham. Dua ni je, iaitu lam dengan ra. Ni dengan ni. Lam tak bunyi, lam tak bunyi. Okay. Macam hak ni dalam surah Al-Mursalat, boleh buka ayat 20. Dia ada khilaf dalam kitab tersebut. Dia ada dua pendapat. Kita boleh baca dua cara. Dua cara, sama ada kita idgham kamil ataupun idgham naqis. Tapi hak lebih kuatnya idgham kamil. Ya, tengok dulu. Tiada khilaf antara mereka itu pada idgham qaf pada kaf. Alam nakhluqkum, alam nakhluqkum. Pada tempat ni ulama ni dia tidak khilaf, maknanya dia kata memang kena baca dengan idgham. Maknanya bukan kena baca dengan izhar macam tadi qad sami'a. Alam nakhluqkum tu memang idgham, betul idgham. Tapi yang berbeza pendapatnya, dia kata khilaf antara mereka itu pada sempurnakan sifat isti'la qaf. Qaf ni tebal, isti'la ataupun ithbaq ni dia menunjukkan sifat huruf tu tebal. Qaf ni tebal, qaf. Qaf bukan. Qaf ni isti'la bukan ithbaq. Tapi masih lagi tebal. Isti'la tebal, qaf. Sama ada menyempurnakan sifat isti'la qaf, maka menjalin jumpa kepada idgham semata-mata. Kalau tidak ada kekal sifatnya, ialah terlebih asah, terlebih sahih, terlebih kuat pendapatnya kita baca dengan sempurnakan sifat isti'la qaf. Tiada diidghamkan huruf yang lebih pada yang kurang.
maka tiada diidghamkan yang qawi, iaitu yang kuat pada yang dhaif. Ya. Okey. Ayat dia tak ada sini. Tadi nak cari alam nakhluqukum. Okey, kita tengok dulu ya. Alam nakhluqukum. Ini qaf. Okey. Alam mim mati izhar nakhluq. Kalau kita boleh bela ikut aircon, mungkin boleh nak apa ni? Nak sahih ke apa ni tanda je mana. Surah bukan Nisa. Soal Al-Mursalat ayat 20. Sini tak ada contoh. Okey, tanda dia boleh cek lah. Tanda dia pada huruf pertama iaitu qaf. Qaf tu tak ada tanda, betul? Tak ada tanda mati. Kaf dia ada tanda sabdu. Kalau jumpa dengan Al-Mursalat. Jadi dia kata baca dengan idgham kamil. Bagaimana idgham kamil? Okey, betul tak kalau kita nak baca dengan idgham kamil, betul tak tanda lagi ni? Huruf pertama tak ada tanda, huruf kedua ada sabdu, betul tak? Okey, tepat dah tak dengan hal kita bahas tadi? Okey. Jadi bila tanda lagi ni betul dah ikut jadi cara baca dia mengikut tanda ni ialah idgham kamil dengan cara qaf tak bunyi langsung. Alam nakhluqukum. Alam nakhluqukum. Kaf ada sabdu. Ya, ada cara baca dengan idgham kamil. Cuma pendapat hak ni betul hak kuat. Dan tanda baca pun menepati dengan cara baca idgham kamil. Tapi ada pendapat asal lagi yang kita boleh baca juga. Tapi dalam ikut ayat kita Osmani ni takkan lagi lah. Sebab dia ambil pendapat yang kuat. Okey. Kita pakai ni dah. Kita kemah ni sikit okey. Okey. Betul tak tanda tadi dalam ikut ayat cuba tak? Betul kita tak? Qaf tak ada tanda dan kaf ada sabdu. Ada pendapat juga kata kita boleh baca dengan idgham naqis. Bagaimana? Okey lagi. Alam nakhluqukum. Okey, alam. Okey, kita duduk ulas sama tanda baca ni kan. Okay. Kalau kita terbalik pula tadi kita kata okey kalau lagu ni idgham kamil. Lagu ni idgham naqis. Kita tukar pula. Okey, kali ni kita nak baca dengan idgham naqis. Lagu mana tanda dia? Kita pusing pula. Kalau nak baca dengan idgham naqis, lagu mana tanda dia? Lagi ni. Betul tak? Dengan maknanya qaf masih lagi tak ada tanda, tapi kaf tu tak ada sabdu dah. Kalau nak baca dengan idgham naqis. Bagaimana? Maknanya qaf tu dia tidak masuk sepenuhnya dalam kaf. Bagaimana? Kita kekalkan isti'la dia. Kita kekalkan sifat tebal dia. Bagaimana? Alam nakhluq. Tapi qalqalah hilang. Qaf ni qalqalah kan? Tak boleh baca alam nakhluqkum. Alam nakhluqkum. Tak boleh. Nakis ni termasuk qalqalah masuk belakang. Hingga tinggal luarnya masih ada lagi istilah dia, sifat istilah, sifat tebal dia. Jadi macam alam nakhluq tebal kan? Alam nakhluqkum. Macam tak jelas. Faqala ahadtu.
Tebal masih ada. Macam ni, qaf ada tebal lagi. Alam nakhluqkum. Dua cara lah. Tapi yang ni tak kuat lah. Pendapat lebih kuat dan lebih mudah sebenarnya bagi kita ialah ada sabdu. Dan dibaca dengan idgham kamil. Lagi mana? Mudah kan? Qaf ni tak bunyi langsung. Istilah aku gapo kau tak bunyi. Kira buai lagi. Alam nakhluqkum. Alam nakhluqkum. Gitu ya? Dia memang tanda dari Quran pun dia tak tanda sabdu. Dia tanda sebagai idgham kamil. Mudah gitu. Sekali-sekala kita nak terang idgham nakis boleh juga. Alam nakhluqkum. Dia sama lah. Qaf kan mengekalkan sifat-sifatnya melainkan qawala. Kekal, istilah dia kekal. Ni sambungnya dia. Jadi sekarang ni boleh pihak tu dah. Jadi tadi maknanya ada tempatnya kita kena baca dengan idgham, ada tempat dia kita kena baca dengan izhar, idgham kamil, idgham naqis kita faham. Kalau kita faham kamu kita ulai-ulai, insya-Allah kita akan lebih mahir lah dengan tanda-tanda baca tu sabdu tak sabdu. Ada tanda tak ada tanda, ada makna dia. Jadi mudah-mudahan kita semua lebih memahami Al-Quran dan juga dapat teruskan bila kita ngaji Quran dia ada banyak kaedah sebenarnya. Tapi kaedah yang biasanya kita jumpa tu dulu ngadak okey ni saya baca tu betul dah. Betul. Jadi ni sebagai satu cara tambahan alternatif lain untuk kita sebagai pengukuhan lah kepada kelas-kelas yang kita dah ada sebelum ni. Okay, mudah-mudahan ada juga lah manfaat sikit sebanyak insya-Allah. Jadi seperti dulu aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.